Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam go to impossible. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada rakan-rakan sekalian yang saya hormati lagi kasihi sekalian, malam ini kita teruskan lagi kepada tajuk yang seterusnya untuk H1 ini, yang mana kita telah sampai lagi pada tajuk yang seterusnya kepada bab 3.3, iaitu sifat-sifat dan bentuk market satu arah untuk exit port. Ini semuanya di dalam bab H1 untuk pengenalan kita kepada H1 ini. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan muzakarah kita pada malam ini. Seperti mana yang rakan-rakan sedia maklum, hari semalam kita telah belajarkan sifat-sifat dan bentuk market. Sebenarnya lebih kepada apa yang dilakukan market di dalam port hari semalam, antara sifat-sifatnya. Dan pada hari ini saya bawakan lagi kepada rakan sifat-sifat dan bentuk market untuk satu arah exit port, yang mana ini juga satu perkara yang kita tidak dapat tidak untuk harus ambil perhatian. Kadang-kala kita terlepas pandang perkara-perkara yang begini, menyebabkan kita sukar untuk menjinakkan forex ini. Saya telah simpulkan sifat-sifat dan bentuk market satu arah perjalanan untuk exit port ini, yang mana saya simpulkan daripada segala perbincangan yang ada sebelum ini, daripada bahan-bahan rujukan yang ada di sebelum ini, dan yang paling penting saya sendiri mengguna pakainya dalam trading saya khususnya. Dan pada malam ini saya persembahkan kepada rakan-rakan yang saya kasihi untuk sama-sama ditelitikan sifat-sifat perjalanan satu arah untuk exit port. Baik, saya telah hantarkan kepada rakan-rakan sifat-sifat dan bentuk market satu arah exit port. Perhati nombor satu. Nombor satu itu perkara yang pertama, iaitu kelaziman untuk exit port berlawanan ataupun untuk menyambung arah H1, dia berada di poin-poin yang tertentu. Poin-poin yang tertentu itu biasanya berlaku, perhati, boleh berlaku pada hari semasa. Hari semasa kita boleh exit port, boleh berlaku pada 2 hari yang lepas, isyarat poinnya tu. Kemudian yang ketiga, boleh berlaku pada 2 hari yang lepas. Yang dimaksudkan dengan poin tukar arah H1 itu, ataupun poin untuk sambung arah H1 itu, lazimnya poin-poin itu ditentukan oleh bentuk-bentuk market HHJ akhir. HHJ akhir ataupun HHJ awal.
dia boleh bergabung antara dua itu, dan pada gabungan itu dia membentuk point untuk tukar arah. Jadi untuk exit port dia kadang-kala isyarat point ini menjadi isyarat. Untuk exit port dia boleh berlaku pada hari semasa, dia boleh berlaku pada 1 hari yang lepas, dia boleh berlaku pada 2 hari yang lepas. Isyarat point-point ini. Baik. Jadi mengapa tidak ada 3 hari yang lepas? Mengapa tidak ada 4 hari yang lepas? Kenapa 5 hari yang lepas, 6 hari yang lepas tidak ada? Saya hanya letakkan di situ sehingga 2 hari yang lepas. Kerana lazimnya dan sememangnya berlaku daripada dulu lagi, ianya maksimum hanya 3 hari. Cuba rakan-rakan perhatikan ya. Dia cuba berlaku sebenarnya point ini lebih kepada tarikh luput lah, isyarat luput. Sebenarnya 3 hari maksimum. Termasuk dengan bilangan hari semasa. Baik, tak apa, rakan-rakan tak perlu fahamkan lagi. Saya cerita dahulu. Yang kedua, perhati. Kedudukan untuk exit port. Perhati. Kedudukan semasa di dalam port atau subport HH1. Maksud kedudukan ini, kedudukan ketika mahu exit port buat satu arah. Baik. Yang pertama, bentuk market boleh berkedudukan di H1 high untuk arah H1 sell. Baik. Yang kedua, bentuk market boleh duduk di H1 low untuk arah H1 sell. Yang ketiga, kedudukan bentuk market boleh di H1 high untuk arah H1 buy. Dan yang keempat itu ada pembetulan. Sekejap lagi saya hantarkan gambar. Kedudukan market boleh berada di H1 low untuk arah H1 buy. Bukan sell kat situ. H1 buy. Baik. Sekejap saya hantarkan sekali lagi bagi memudahkan rakan-rakan supaya perkara-perkara yang berlaku di skrin ini tidak mengganggu tumpuan. Baik, saya pun telah hantarkan gambar pembetulan untuk yang keempat itu tentang kedudukan market untuk arah H1 buy. Baik, saya jelaskan sedikit tentang kedudukan ini. Ada kala untuk yang pertama itu di H1 high untuk arah H1 sell. Lazimnya perkara ini berlaku pada HJ putar arah yang berlaku pada hari semasa dan terus exit port. Ini kedudukan ini biasanya berlaku pada nombor 1. Katakan sebelumnya H1 arahnya buy. Okey. Kemudian hari selepasnya membentuk port dengan tidak ada isyarat akhir ataupun ada isyarat akhir pun tak apa. Okey. Kemudian dia dah membentuk port tu, pembentukan tu high dan low tu tidak menunjukkan isyarat untuk putar arah exit port. Kemudian masuk sahaja pada hari selepasnya itu, hari yang kedua itu, tadi perjalanan menaik exit arah H1, kemudian hari selepasnya membentuk port, tidak ada bentuk-bentuk untuk putar arah H1. Masuk pada hari yang ketiga, selepasnya itu kedudukan di H1 high, terus ada HSJ akhir dan awal. Lazimnya dengan HSJ shadow
ataupun HHJ TKU dominant, dia terus putar arah dan terus exit port. Jadi kedudukan begini boleh berlaku dengan situasi yang begini. Baik, kita perhatikan lagi yang kedua, kedudukan bentuk market di HH1 low untuk arah HH1 sell. Lazimnya situasi yang berlaku begini, biasanya HHJ putar arah HH1 telah pun berlaku pada hari semalam. Hari semalam dia dah buat HHJ, katakan arah HH1 buy, dia akhirkan buy, dia tukar arah sell semalam. Kemudian dia turun, dia tak sempat exit port, dah dia buat bentuk laut tenang dulu. Dia buat bentuk HHJ dulu. Jadi pada hari semasa ini kedudukannya di HH1. Baik, untuk yang kedua ini boleh juga dia berlaku pada 3 hari yang lepas. Pada 3 hari yang lepas. Katakan 4 hari yang lepas, 4 hari, 5 hari yang lepas, HHJ, arah HH1 buy. Kemudian 3 hari yang lepas, ada HHJ tukar arah. Contohnya HHJ shadow yang kuat. Kemudian price start menurun, membawa ke hari semalam. Okey, hari semalamnya pun tak sempat exit port. Jadi dibawa kepada hari semasa. Okey, bawa kepada hari semasa baru exit port. Boleh berlaku. Sebab itu saya tekankan pada poin nombor 1 tu, dia boleh berlaku dalam sekitar 3 hari. Dia memang berlaku begitu. Nanti saya datangkan persamaan. Supaya rakan-rakan mudah faham. Kerana bila melibatkan HH1 ini perlukan kefahaman yang agak jitu untuk kita mudah tahu kedudukan di dalam market. Supaya kita faham dengan kedudukan yang dibuat oleh market, dengan bentuk yang diberikan oleh market semasa, kita faham apa yang market akan lakukan. Baik, kita sambung yang ketiga. Yang ketiga dalam yang kedua itu. Poin yang ketiga dalam yang kedua tentang kedudukan. Okey, kedudukan bentuk market boleh juga berlaku di HH1 high untuk arah HH1 buy. Jadi situasi ni sama dengan situasi yang nombor 2 itu, di HH1 low untuk arah HH1 sell. Katakan 4 hari yang lepas market menurun arah HH1 sell, kemudian berhenti membuat port 3 hari yang lepas. Okey. Kemudian 2 hari yang lepas malamnya tu dia buat HHJ shadow untuk buy, dia tak sempat keluar. Jadi pada hari semasa dia berada di HH1 high. Pada waktu itu dia boleh bergabung dengan bentuk-bentuk market yang ada untuk melonjakkan dia exit port. Dan ni dari segi kedudukan ni. Seterusnya yang keempat dalam yang kedua itu, tentang kedudukan. Yang keempat itu di HH1 low untuk arah HH1 buy. Baik, ini sama dengan perkara nombor 1 tentang kedudukan. Ini lazim berlaku untuk pada hari semasa. Pada hari semasa terus sahaja dia mengeluarkan HJ itu ke arah dan terus exit pada hari semasa. Biasanya yang berlaku begini, dia terus berlaku di HH1 low untuk menukar arah H1 sell kepada HH1 buy. Dia boleh berlaku. Jadi yang paling mudah, yang senang kita dapat, saya ceritakan di sini ialah perkara nombor 2 dan nombor 3.
Mengapa nombor 2 dan nombor 3? Kerana nombor 2 dan nombor 3 itu lazimnya kita kita dah alert. Kita dah nampak dah semalam ataupun 2 hari yang lepas. Tetapi pada nombor 1 dan nombor 4 ini dia terus berlaku sekelip mata. Ada kala kita tidak sempat untuk alert. Jadi saya datangkan situasi ini supaya kita mudah faham dengan situasi-situasi kedudukan market untuk exit port ini. Okey, baik. Kita sambung yang ketiga. Yang ketiga ini berkenaan dengan size. Iaitu size port H1 yang semakin mengecil. Jadi ini sebenarnya bila size port H1 yang semakin mengecil ini, dia memberi isyarat. Market ni semakin compress. Market ni semakin menunjukkan ciri-ciri mengecil di dalam forex ini lebih kepada macam kita belajar falsafah laut tenang dari besar-besar kepada mengecil. Jadi untuk isyarat exit port HH1 ini, keadaan port itu sendiri menunjukkan ciri-ciri yang mana port tentang isyaratnya itu kita mudah nampak. Dengan sekali imbas saja kita mudah nampak. Tetapi untuk perkara nombor 3 ini kita perlu belajar dahululah bagaimana membuat port ataupun membuat sub port. Kita perlu faham bagaimana membuat port dan membuat sub port supaya kita tahu bagaimana bentuknya yang semakin mengecil. Bagaimana bentuknya sub port di dalam port yang besar. Begitu. Jadi port ini bukan sebarangan, bukan sekadar kita untuk tanda high dan low sahaja. Port ini pada pandangan saya, ia lebih kepada isyarat. Dia juga memberi maklumat kepada kita tentang bentuknya. Bentuk port itu sendiri menggambarkan situasi market untuk kuat di selepas-lepasnya. Okey, begitu. Baik, jadi berkenaan bila berkata tentang size port ini juga kita tidak ada size yang ditetapkan. Semuanya berdasarkan kepada perbandingan. Sekarang ini tiada size, ya. Boleh faham, ya, rakan-rakan. Bila kata port HH1 semakin mengecil, tiada size yang ditetapkan. Nanti kita belajarlah apa yang dimaksudkan dengan size port semakin mengecil. Baik, yang mana perhati nombor 1, membentuk sub port maksimum 3 hari di kedudukan paling high atau paling low dalam port HH1 untuk pertukaran arah HH1. Bagaimana tu? Bagaimana itu nombor 1 tu? Ini nak menggambarkan kepada kita port yang besar telah ada. Nombor 1 ni, bayangkan ada satu port yang besar. Kemudian berlaku sub port maksimum 3 hari. Dia biasa berlaku 2 hari, rakan-rakan, untuk putar perjalanan. Kita 2 hari tu kita dah nampak. Tapi 3 hari ni boleh juga berlaku. Jadi mudah bila kita tahu. Mudah untuk kita datangkan persamaan bila kita dah tahu 2 hari ataupun 3 hari. Tiada 4 hari, 5 hari, 6 hari. Okey. Bila berlaku begitu, kita
sudah tahu, oh ini nak exit pot. Oh, ini nak exit. Okey. Jadi di dalam pot yang besar, saya cuba bayangkan situasi. Di dalam pot yang besar, katakan pot yang besar. Okey, bayangkan besar cukuplah, tak perlu bayangkan saiz. Kemudian market asalnya menurun, okey, menurun di dalam pot yang besar itu. Okey, sampai sahaja di HH1 low, dia membentuk sub-pot selama 2 hari, katakan. Yang mana sub-pot 2 hari ini dia compress, okey. Dia compress, dia mengecil. Asalnya, bila kata pot yang besar ini, banyak ciri-ciri market yang membuat pembesaran pot. Banyak ciri-ciri market dari sehari ke sehari membuat pembesaran pot, menghasilkan bila kita nampak secara keseluruhan, apabila komplit sahaja pot itu, dia menjadi pot yang besar. Tetapi dalam satu ciri yang lain, di setiap hujung perjalanan yang nak diakhirkan dengan HHJ akhir dan mengawalkan dengan HHJ awal, dia membentuk isyarat pot itu sendiri, dia semakin kompres, mengecil. Maksimum 2 hari. Lazim berlaku 3 hari. Dan katakan dalam situasi tadi di HH1 low, kita dah nampak dah, oh pot dah kompres. Oh pot dah mengecil. Oh hari semalam dia dah membentuk high low yang mengecil. Oh hari semalam dia dah ada HHJ tukar arah dalam keadaan high low yang mengecil. Jadi pada hari ini kita dah standby. Kita dah tahu, oh ini mahu putar arah exit pot di dalam pot yang besar. Tadi dia exit sub-pot dalam pot yang besar. Dia boleh jadi begitu. Kerana lazimnya forex ini bukannya membuat hanya satu bentuk pot. Bila kata pot, okey ini pot. Okay, tidak. Dia membentuk beberapa lagi jenis-jenis pot. Ya, sebab itu kita kelaskan dia kepada pot yang besar dan sub-pot, iaitu pot di dalam pot. Kadang-kadang ada juga di dalam sub-pot itu ada lagi sub-pot yang lebih kecil. Begitu. Okey, perhati yang nombor 2. Membentuk sub-pot maksimum 3 hari di kedudukan pertengahan. Tadi kedudukan HH1 high ataupun HH1 low pot besar. Tapi sekarang yang nombor 2 ini membentuk sub-pot maksimum 3 hari di kedudukan pertengahan HH1, iaitu pertengahan HH1 pot lah. HH1 pot yang besar tu, yang lazimnya sebagai enjin penyambung arah HH1 yang asal. Okay, katakan dalam situasi tadi, dia dah membentuk pot yang besar sampai di HH1 low, dia buat sub-pot 2 hari ataupun 3 hari, dia pun tujah naik ke atas. Dalam tujah naik ke atas itu, dia agak perlahan. Okey. Kemudian dalam proses nak sampai ke atas ke HH1 high, pot besar itu, dia buat lagi maksimum 3 hari pot. Dia kompres lagi keadaan. Jadi keadaan begini lazimnya market akan sambung perjalanan hingga ke HH1 high dan lazim berlaku dia terus exit pot besar di HH1 high. Okey. Ini kategorinya market yang pot dia bersaiz besar. Okey, baik. Jadi mudahlah bila kita dah tahu saiz pot juga menentukan sejauh mana market ini akan membentuk keadaan exit pot dia itu. Baik, yang ketiga di dalam poin 3 dalam yang ketiga tentang saiz pot yang mengecil ni, iaitu membentuk pot yang bersaiz kecil maksimum 3 hari untuk pertukaran arah HH1. Baik, yang nombor 3 ni saya membayangkan kepada rakan-rakan bila kata pot
Ini ialah pot yang besar. Pot besar ni yang bersaiz kecil. Tadi tu subpot. Subpot ni pot di dalam pot. Tetapi yang ketiga ini terus pada pot yang bersaiz kecil. Maksimum 3 hari. Macam yang berlaku hari Jumaat baru inilah. Cuba perhatikan. 2 hari sahaja tu. Dia telah memutarkan arah H1 pada hari Khamis lagi. Nampak tak dia pada hari Jumaat tu dia dah berada di H1 low. Nampak ya? Itulah. Daripada situ lagi, hari Jumaat tu kita dah tahu dah. Oh, hari semalam dah nampak. Hari Khamis tu dah nampak dah bentuk HHJ. Shadow. Dan dia gabung. Pot juga mengecil. Terus pot bukan subpot tu. Itu pot yang besar tu asalnya. Tapi pot besar bersaiz kecil. Dia tidak ada pot lain. Tidak ada pot dalam pot ketika itu. Sama lah macam hari Jumaat baru ini. Tak apalah, nanti saya tunjukkan kepada rakan-rakan. Ini saya nak menerangkan terlebih dahulu. Baik. Jadi bila kata pot ini lazimnya terus pot. Terus kita nampak pot. Tidak ada pot di dalam pot lagi dah. Di dalam ni. Jadi bila lazimnya berlaku pot ini, lazimnya price dia tidak tertahan dah. Biasanya apabila pot sahaja dalam condition 3 hari ataupun 2 hari ini, dia tidak ada tertahan-tahan lagi. Dia terus sahaja. Seperti yang berlaku baru-baru ini. Baru-baru ini dia terus sahaja. Nampak dia tidak tertahan-tahan. Yang kita dah nampak keadaannya. Okey, baik. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, kita teruskan lagi dengan perkara yang keempat. Perkara yang keempat ini melibatkan bentuk market HHJ. Yang mana bentuk market HHJ dia bergabung saling sokong menyokong sebagai enjin menguatkan arah HH1 yang baru bertukar atau menyambung perjalanan. Cuba perhati nombor 4 itu. Lazimnya ini berlaku pada hari semasa. Hari semasa ni kita lihat pada kedudukan yang nombor 2 itu. Katakan hari semalamnya telah macam yang berlaku pada hari Jumaat dan hari Khamis. Hari Khamis di EJ, okey, dah berlaku HJ shadow. Kemudian membawa ke akhir US. Dia bergabung dengan HJ laut tenang sebagai isyarat market. Okey, dan market itu merepair sekejap, kemudian terus keluar satu arah, terus ke bawah. Nampak? Jadi dia bergabunglah itu daripada HJ shadow tukar arah, dia bergabung dengan HJ zone A. Kemudian dia bergabung hingga akhir US hari Khamis itu dengan HJ laut tenang. Kemudian arah pada pagi 21 November itu menyokong arah tukar perjalanan HJ shadow. Jadi perhati inilah menyebabkan adanya bentuk-bentuk market HSJ seperti yang saya nak katakan kepada rakan-rakan di item nombor 4 itu. Dia ada gabungan. Gabungan bentuk market HSJ. Yang paling penting, dia saling sokong menyokong. Itu yang paling penting. Yang mana pada hari Jumaat itu, ia menjadi enjin. Dia menolak kuat market ke arah sell. Kerana dia bergabung. Begitu. Jadi untuk kategori yang hari Jumaat baru ini, dia menjadi penguat untuk arah HH1 yang baru bertukar. Baru-baru ini arah HH1 telah pun bertukar daripada arah HH1 buy kepada arah HH1 sell. Jadi pada pagi Jumaat baru-baru ini arah HH1 telah bertukar. Dia telah menyokong lagi. Begitu. Jadi rakan-rakan boleh faham ya.
tentang 4 perkara setakat ini dalam sifat-sifat dan bentuk market satu arah untuk exit port. Baik, saya datangkan lagi kepada rakan-rakan beberapa lagi perkara yang lain untuk kita cuba fahamkan, ya. Baik, perhati gambar yang saya telah pun hantar lagi tu, nombor 5 hingga nombor 7. Perhati nombor 5 itu bentuk market yang lazim. Lazim ni maksudnya yang selalu lah, yang menjadi sifat market. Bentuk market yang lazim untuk exit port. Baik, yang pertama, lazimnya dengan kehadiran HSJ laut tenang. Begitu. Bila kata kehadiran HSJ laut tenang ini, dia banyak memberi impak. Impak ni maksud dia efek lah. Dia banyak memberi kesan kepada bentuk-bentuk market yang lain. Sekiranya sebelum HSJ laut tenang itu tiba-tiba ada candle boroi. Okey. Jadi secara automatik dia menjadi HSJ laut tenang type 1. Dalam condition yang kedua pula, kehadiran HSJ laut tenang tiba-tiba dalam keadaan itu juga zone A terjadi. Maka membentuk kesannya menjadi HSJ zone A. Inilah efek daripada HSJ laut tenang. Okey. Seterusnya, katakan HSJ laut tenang ini berlaku sebelum kehadiran TKT. Okey. Ataupun semasa kehadiran TKT. Jadi secara automatik kesannya menjadi HSJ TKT. Semuanya berasal daripada HSJ laut tenang. Nampak HSJ TKT tu tak semestinya HSJ laut tenang. Dia ada lagi perlu gabungan. Boleh lagi dengan gabungan yang lain. Contohnya HSJ volume, HSJ shadow. Boleh, ya? Okey, baik. Seterusnya, boleh bergabung dengan HSJ TKU dominant. Tapi tidaklah pada waktu yang sama. Lazimnya HSJ laut tenang ini berada di waktu UO membawa ke Tokyo hari Semasa. Lazimnya HSJ shadow ini berlaku pada waktu-waktu yang kuat seperti LO dan UO. Jadi sekiranya ia berlaku pada hari yang sama, ini mendatangkan gabungan. Begitu. Dan sama juga dengan HSJ shadow. Boleh bergabung dengan HSJ laut tenang yang menguatkan bentuk-bentuk, menjadikan bentuk lazim untuk exit port. Dan yang terakhir itu dalam kehadiran HSJ laut tenang itu ada gabungan HSJ lah. Begitu. Jadi rakan-rakan perhati lagi, ya. Selain itu, nombor 2, ya. Nombor 2 itu kadang-kadang berlaku rejection. TK shadow tu sekarang ni kita panggil rejection lah. Rejection. Kadang-kadang kita tak jelas bentuk market kuat untuk ada bentuk market HSJ. Tapi tiba-tiba ada market repair. Repair ni kadang-kadang dia agak kuat. Lazimnya dengan repair dalam sideway market ada trend. Dia agak kuat, kita nampak seolah-olah macam dia tak mau ikut HSJ putar arah. Tapi sebenarnya dia market repair yang kuat. Tiba-tiba dia membentuk rejection yang agak kuat lah, tetapi bukan HSJ lah. Kita nampak ada 2 rejection kadang-kadang. Begitu. Jadi ini juga menyebabkan terus menyokong exit port. Dan yang ketiga, inilah TKT. TKT ni famous, ya. Famous berlaku. Famous sekiranya ada TKT ni rugilah. Rugilah sekiranya kita entry dan ambil peak yang kecil. TKT ni lazimnya dia selalu menyokong. Dia selalu menyokong untuk exit port. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat perkara yang ke-6. Perkara yang ke-6 itu tentang volume maksimum HT berulang. Yang mana apabila melibatkan
exit port ini biasanya kita dah nampak HSG akhir awal yang berlaku di sebelum ya. Jadi untuk menguatkan, kita juga mengira volume di dalam port. Tetapi bila melibatkan exit port ini, kita tambahkan lagi untuk mengira volume HHT berulang. Sama ada untuk HHT perjalanan ataupun HHT repair. Yang mana HHT ini ialah bentuk perjalanan market daripada HHJ ke HHJ lah. Bila kata HHJ ke HHJ ini, ia melibatkan arah HH1. Arah HH1 yang berakhir di sebelum, kita perlu kira lah volume maksimum HHT. Senang kata, dalam HH1 ada HHT, dalam HHT ada HHJ. Jadi rakan-rakan boleh nampak volume maksimum ini kita memang wajib kira. Begitu. Maksud wajib kira itu kerana kita perlu datangkan persamaan berulang. Persamaan berulang ini menguatkan untuk menjadi penyokong kepada bentuk market untuk exit port. Kita ada maklumat yang telah market berikan. Maklumat yang telah market berikan. Okey, baik. Seterusnya, perhati nombor 7, melibatkan masa. Masa ini, perhati. Masa ini, okey. Masa ini melibatkan stesen masa juga. Kerana pada waktu itu dia berada di dalam port. Lazimnya untuk dalam port lah lazim. Okey. Untuk exit port ni, biasanya memanglah dia berlaku di dalam port. Takkan exit port tetapi dia berlaku di luar port. Tak boleh begitu. Mesti dia berlaku asalnya daripada dalam port. Barulah kita katakan dia exit port satu arah. Okey, baik. Stesen masa yang lazim untuk exit port ni, dia lazim berlaku di TO dan awal LO. Jadi TO dan awal LO ini lazim berlaku untuk exit port. Okay, kadang-kala berlaku juga di UO. Kadang-kala berlaku juga di UO. Okey, baik. Perhati perkara nombor 1 itu. Tentang kelaziman untuk exit port. Untuk kelaziman untuk exit port. Lazimnya isyarat HHJ putar arah telah pun berlaku di UO hari sebelum. Kita berada di TO hari semasa, okey. Kita berada di TO, katakan kita berada di TO ataupun di LO hari semasa. Jadi hari semalam tu kita dah nampak dah UO biasanya dah nampak dah putar arah daripada HHJ kuat tu. Begitu. Jadi lazimnya di TO dan LO ini, kedudukan kita biasanya di kedudukan paling high ataupun paling low lah. Bergantunglah putar arah itu ke mana. Okey, jadi ketika itu kita perlu alert. Kita perlu alert dengan keadaan size portnya yang dah begitu. Dengannya bilangan hari port pun dah menunjukkan ciri-ciri. Dengannya bentuk-bentuk kuat HHJ telah pun berlaku. Gabungan-gabungan telah pun berlaku. Inilah yang dimaksudkan dengan hari dah gelap dah. Awan dah mendung. Dah nampak sarat, dah nampak berat. Bila-bila masa nak pecah. Bila-bila masa hujan yang lebat nak turun. Guruh dan petir sabung menyabung. Inilah. Dalam keadaan beginilah. Kita dah nampak isyarat-isyarat untuk exit port itu nak berlaku. Inilah yang kita nampak angin dah bertiup kencang. Daun-daun dah berterbangan. Kita nampak. Kita nampak pokok-pokok semua dah bergoyang-goyang macam nak patah dah. Angin dah kuat. Begitu.
Jadi inilah isyarat-isyarat gabungan inilah kita nampak, oh, market ini akan pergi satu hala perjalanan untuk exit port. Perhatian nombor 2 itu, kelaziman untuk exit port, isyarat HSJ sambung perjalanan berlaku di akhir UO membawa ke TO. Lazim juga berlaku, kelaziman juga. Isyarat HSJ sambung perjalanan berlaku di akhir UO hari semalam hingga ke TO hari ini. Begitu. Okey, nampak? Dan nombor 3 itu, exit port juga boleh terus berlaku pada UO hari semasa. Sedar, kita daripada pagi ada HSJ, ini kita tak nampak sangat. Katakan kita tak berapa jelas. Port itu kita dah nampak 2 hari, 3 hari. Tapi kita tak berapa jelas. Tak nampak lagi HSJ putar arah. Sebab tu kita tak nampak jelas. Bila masa nak tukar arah ni, tiba-tiba berlaku HSJ sideway. Contohnya zone A, HSJ zone A. Perlahan-perlahan naik ke atas HSJ1 high hari semasa hingga UO. Tiba-tiba di UO itu terus zup-zap HSJ shadow. Terus putar arah ke sell. Terus exit pada hari semasa. Boleh berlaku begitu. Dan banyak kali juga. Jadi keadaan ini, kita sekiranya kita tak sempat, bolehlah hari esok. Lazimnya hari esoknya selepas exit port tu dia bersambung-sambung lagi dengan HSJ laut tenang. Boleh follow lagi lah. Begitu. Baik. Jadi sebelum saya datangkan contoh-contoh kepada rakan-rakan, kita rehatlah 5 minit. Kita rehat 5 minit. Kita cuba habiskan sekitar pukul 11 malam. Kita rehat 5 minit. Okey. Okeylah, baik rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Kita sambung. Kita sambung dengan live market. Bagaimana kita nak mengesan secara awalnya exit port ini, kemudian kita kaitkan dengan dapatan-dapatan daripada point 1 hingga point 7 sebentar tadi. Okey, baik, kita mulakan daripada bulan Januari lah, mudah. Saya terus bawa ke rakan-rakan mana yang sempat lah sekejap lagi. Baik, sila perhatikan pada bulan Januari. Port itu port 3 hari, perhati, itu maksimum tu sebenarnya. Okey. Nombor 1 itu menggambarkan hari semasa. Nombor 2 hari semalam. Nombor 3 hari lepas lah. Okey, nombor pada port itu. Okey, ini port ini bukan sub port, ini port besar ni. Tapi dia bersaiz kecil. Perhati. Ini perhati HSJ akhir telah pun terbentuk di 27 Disember. Okey, mengakhirkan HHT dengan perjalanan HHT pada ketika itu menjangkau 400 lebih. Jadi 400 lebih ni memang dah maksimum dah. Memang telah maksimum 400 lebih. Okey, jadi so market ni membentuk port. Okey, terus mengecil 3 hari. Cuba perhati. Kemudian pada 2 Januari itu, pada hari semasa, cuba perhati kedudukan market. Kedudukan market di pagi itu. Kita kaitkan dengannya cerita kita tadi. Kedudukan itu di HH1 high. Yang mana untuk 2 Januari ini situasinya market exit port pada hari semasa. Isyarat itu dia hadir pada hari semasa. Dia tidak hadir pada hari semalam. Okey, dia dah hadir isyarat tu daripada 4 hari lepas 27 Disember. Jadi di 27 Disember itu isyarat akhir yang sebetulnya
Dan price terus buat 3 hari pot. Jadi pada 2 Januari tu, satu tu hari semasa tu, kedudukannya di HH1 high. Okey, pada ketika ini market membentuk HHJ. Inilah yang dikatakan gabungan HHJ. Tadi kedudukan arah keadaan ketika ini masih kabur, tetapi bila keluar HHJ TKT itu terus tukar arah HH1 kepada sell. Bermula daripada TO 2 Januari. Jadi permulaannya ini terus dari HH1 high. Terus sell, exit pot. Keadaan ini jangan lawan keadaan market begini. Nampak keadaan tu. Baik, perhati gambar kedua yang saya hantar itu secara besar. Kemudian saya hantar gambar yang terakhir itu secara pandangan lebih jauh. Okey, perhati yang besar itu. Yang besar itu nampak tak saya tandakan 1, 2, 3. Itu ialah penandaan sub-pot. Okey. Pot di dalam pot. Sekiranya kita perhati dalam pot yang lebih besar, yang nombor 1, 2, 3 tu 13 Januari, 10 Januari, 9 Januari itu. Okey, dia dah kategori pot di dalam pot. Dia dah pot di dalam pot di dalam pot besar, dah 3 kali keadaan tu bila tengok Okey. Jadi perhati, membentuk 3 hari. Nampak dia bentuk 3 hari. Satu tu pada hari semasa 13 Januari. Perhati kedudukan market pada nak exit pot. Bayangkan kita berada di 13 Januari pagi tu untuk exit pot. Okey. Perhati dengan ada gabungan HJ Laut Tenang pada pagi tu. Semalamnya dia di nombor 2 tu di 10 Januari. Okey, di 10 Januari market telah membuat HJ shadow yang kuat. Okey, dia bergabung dengan HJ Laut Tenang hari semalamnya di nombor 2 tu di 10 Januari. Okey, perhati Jadi untuk exit pot pada hari semasa, bayangkan kita berada pada hari semasa. Isyarat-isyarat yang hadirnya ini hari semalamnya di nombor 2 tu telah hadir HSJ shadow yang kuat. Kemudian pada hari semasa kedudukan ketika itu di HH1 low. Okey. Kedudukan ketika itu di HH1 low, ada HSJ Laut Tenang, kemudian ada arah market pada jam 7 pagi. Nampak tak dia keluar daripada HSJ Laut Tenang, menyokong arah sell daripada HSJ itu ke arah HH1 di 10 Januari. Dan nampak tak isyarat pot itu mengecil bermula daripada 9 Januari. Nampak pot itu mengecil. Dia mengecil, kemudian dia exit. Maknanya kategori sub pot ini adalah satu rahmat kepada kita di TBST. Apabila kita menemukan sub pot ini, ia menjadi rahmat kepada TBST kerana dia menggambarkan semakin kecil semakin. Jadi dia tidak lari juga daripada prinsip laut tenang. Laut tenang itu kita memandang candle dari besar-besar, dari candle-candle besar ke candle-candle mengecil. Tetapi bila masuk ke dalam pot ini, apabila kita survey, apabila kita mencari matlamat yang tidak lari daripada TBST itu, keadaan pot ini juga menggambarkan laut tenang dalam skala yang besar. Okey, kita nampak keadaan jadi semakin mengecil pot itu sendiri. Jadi daripada mengecil itu, dia keluarkan HJ putar arah, terus dia exit. Yang mengecil tu nampak Ini yang saya maksudkan tadi. Sub pot di dalam pot. Apabila hadir sub pot di kedudukan HSJ putar arah, dia menjadi rahmat kepada kita. Perhati masa exit di nombor 1 exit tu di Tokyo. Nampak dengan isyarat
dah buat HSJ Laut Tenang isyaratnya di 10 Januari waktu akhir US 10 Januari. Nampak selepas HSJ Shadow yang kuat itu. Begitu. Jadi rakan-rakan, inilah yang saya nak perkatakan, bentuk-bentuk market yang harus kita telitikan. Kadang-kadang dia tidak keluar pada hari kedua. Okey, terus pada hari pertama. Hari pertama macam contoh tadilah yang di 2 Januari. Hari pertama tu hari Semasa. Hari Semasa tu terus je keluar isyarat, terus exit. Macam yang di 13 Januari ni kita dah dapat isyarat daripada semalamnya di 10 Januari. Nampak tak beza dia? Jadi ketika ini volume maksimum HHT juga berulang. Sekiranya kita kira daripada HHT tu ke arah daripada sell ke buy. Buy ni akhirnya di 10 Januari dengan HHJ Shadow yang kuat untuk sell semula. Saya tak letaklah volume di situ kerana masa tidak membenarkan untuk saya meletakkan. Rakan-rakan boleh letak sendiri ikut cara pengukuran volume. Okey, boleh nampak. Jadi situasi market ketika ini ialah di H1 low 13 Januari. Okey, dengan keadaan HSJ telah pun putar arah semalamnya di 10 Januari dari HH1 high. Okey, boleh nampak jadi kedudukan kita membayangkan kita berada di 13 Januari sama ada betulkah price ketika ini nak exit pot. Jadi dengan isyarat-isyarat betul tu sebenarnya 80% telah ada dalam tangan kita betul kerana isyarat pot kita dah ada pada dalam minda kita. Dah ada isyarat volume juga telah ada di dalam minda kita. Isyarat masa, isyarat bentuk market HSJ telah ada di dalam perkiraan kita. Jadi agak sukarlah sekiranya kita susah memahami untuk market exit pot ini. Okey, perhati bezakan dengan pembelajaran kita yang semalam. Pembelajaran kita semalam untuk market dalam pot itu kita mengikut arah H1 semasa di dalam pot. Tetapi untuk market exit pot ini kita tunggu pada hari kedua selepas market putar arah H1 sama ada betul ke dia nak exit pot dengan isyarat yang ada. Dan dengan isyarat pot itu yang mengecil dengannya masanya. Okey, nampak jadi semua itu kita perlu faham, perlu tahu apa isyarat-isyarat yang mahu diberikan oleh market. Okey, perhati lagi pada gambar ketiga yang saya mahu hantarkan. Di samping itu jangan lupa lihat gambar yang kecil yang saya hantarkan tadi tu, merangkumi juga. Okey, perhati gambar terakhir yang saya hantar ini juga kategori subport. Kedudukan subport ni kedudukan subport ni di HH1 high pot besar. Cuba perhati gambar yang kecil yang saya hantar tadi di 10 sebelum ini ada gambar yang kecil pandangan jauh itu. Nampak dia ada pot yang besar. Jadi yang gambar terakhir yang saya hantar ini, saya dah besarkan market tu, jadi tak nampaklah pot yang besar tu. Okey, saya nak menunjukkan kepada rakan-rakan bentuk market ni bagaimana. Okey, cuba perhatikan Perhatikan pada hari Semasa. Pada hari Semasa dia berlaku HSJ. HSJ Laut Tenang Type 1. Nampak rakan-rakan? Jadi dia bergabung juga tu. Dia ada di situ HSJ. Zone A pun ada di situ. Kerana zone A itu dia bersekali dengan HSJ Laut Tenang Type 1 pada 17 Januari yang saya tandakan nombor 1. Sekarang ni cuba bayangkan dalam kepala kita berada di nombor 1 saja. Jangan bayangkan kita berada di nombor 2, nombor 3. Bayangkan kita berada di nombor 1. Nombor 1 itu menunjukkan hari Semasa. Jadi isyaratnya sekiranya pada pagi itu kita berada di HH1 low. Kita dah nampak isyarat hari semalamnya market dimulakan oleh HHJ TKT. Nampak
market dimulakan oleh HJTKT. Okey. Jadi itu gabungan tu gabungan untuk market lonjak tukar perjalanan daripada arah buy tukar kepada arah sell daripada semalam 16 Januari itu. Jadi bila kita berada di 17 Januari, apabila kita nampak market bertukar menjadi HJ, okey, laut tenang type 1 berserta HSJ zone A dengan isyarat pot juga mengecil. Ada sub pot. Okey, 3 hari. Hari yang di nombor 1 tu menunjukkan kita berada di hari yang ketiga. Okey, nampak ketiga hari. Okey. Jadi ini dah menggambarkan isyarat. Apabila kita kira volume maksimum berulang HHT, okey, sekejap saya tolong kirakan volume maksimum berulang HHT sekitar 200. Sebelum ini pun sekitar 200. Semuanya sekitar 200. Okey. Nampak Jadi kita dah nampak. Keadaan ini market dikuatkan dengan volume maksimum. Cuba perhati masa. Masa exit pot itu di 9 malam. Okey. Inilah yang dimaksudkan ada kalanya dia berlaku juga di TO. Kerana apa? Kerana dia mengumpul tenaga dengan gabungan HSJ yang dalam keadaan sideways itu sahaja, iaitu HSJ zone A dan HSJ laut tenang. Dan market terpaksa buat repair dulu dalam sideways market, ada repair untuk menggerakkan dia terus ke exit pot pada jam 9 malam di sub pot tu perhati dengan kekuatan HSJ laut tenang type 1 dengan gabungan HSJ zone A. Apabila market ini menyambung perjalanan daripada HSJ TKT semalam, nampak tak kekuatannya? Sehingga dia pergi ke H1 low pot, nampak Kemudian perhati untuk gambar yang seterusnya yang saya hantar. Masa tidak menyebelahi kita, tapi tak apa, sikit lagi Okey, perhati gambar terakhir yang saya hantar. Nombor 1 itu pada hari semasa 24 Januari. Sila perhatikan gambar besar yang saya hantar tadi. Gambar yang dalam skala pandangan yang lebih jauh yang saya hantar tadi. Nampak lagi di 24 Januari. Potnya bagaimana. Jadi pada ketika ini, pot yang sebenarnya sub pot ni 4 hari kerana dia berada di situ-situ. Tetapi secara realitinya dia juga 2 hari. Kerana apa? Dia mengakhirkan, ada isyarat akhir untuk putar perjalanan di 23 Januari. Jadi realitinya dia berlaku selama 2 hari sahaja. Okey, baik. Kemudian nampak tak dia tukar perjalanan dengan HSJ dari arah HH1 buy ke arah HH1 sell di 23 Januari. Pertukaran arah itu kabur kerana tidak ada enjin yang menggerakkan untuk sell, dia hanya tukar begitu saja dulu. Jadi enjin yang menggerakkan sell ialah di 24 Januari. 24 Januari itu sekiranya kita nak nampakkan dia HSJ laut tenang type 1 pun boleh juga. Tetapi ini saya nampak lebih kepada market repair yang kuat. Market repair yang kuat, jadi dia membentuk shadow. Okay? Dia membentuk rejection yang kuat. Okay, nampak jadi terus market ni melontarkan dia keluar daripada daripada subport yang mengecil tu jadi dia terus keluar. Okey, nampak keadaan situasi ini. Okey, jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, saya bawakan lagi 1-2 contoh lagi. Baik, cuba perhatikan gambar yang saya baru hantar 2 keping yang terakhir itu okey, yang pertama itu pandangan daripada jauh. Okey, dan yang terakhir ini pada tarikh 29 Januari. Cuba perhati pada 29 Januari. Okey, baik. Pada 29 Januari itu nampak tak isyarat
port mengecil. Okay, itu yang pertama kita nampak. Kemudian dia mengeluarkan isyarat akhir HHJ HHJ volume di awal pagi. Kemudian dia terus sahaja pada hari yang sama, dia terus melonjak terus ke bawah kuat dengan rejection itu dengan gabungan HHJ laut tenang yang ada di pagi itu. Nampak nampak keadaan HHJ volume, kemudian ada HHJ laut tenang, kemudian tak lama kemudian dia terus kuat, dia balas dia balas dengan double rejection selepas daripada HHJ shadow. Yang penting kita tahu ada akhir HHJ shadow, HHJ volume. Yang penting kita dah nampak ada akhir HHJ untuk logiknya keadaan tukar arah dan keadaan portnya, keadaan volume maksimum berulang ketika ini adalah sekitar, sekejap saya kira adalah sekitar 180, lebih kurang tadi, lebih kurang 180, 200 tu lebih kurang berulang. Okey, jadi rakan-rakan perhati, okey, dia exit tu, keadaan dia exit masa, perhati. Dia exit jam 8 malam. Dia exit jam 8 malam. Tetapi daripada pagi tu, di waktu TO itu, keadaan putar arah itu di 8, 9, 10, 11, 12, 1 bermula pada jam 2 petang di awal LO ataupun akhir TO. Okey, di situ tempat dia bermula, iaitu di HH1 high. Cuba perhati, kebanyakan HHJ yang terus exit port pada hari yang pertama. Okey, pada hari yang semasa tu, nombor 1 tu lah. Pada hari yang 1 tu, pada hari semasa. Kita bayangkan kita berada di nombor 1. Okey. Kelaziman apabila dia nak exit port, dia tidak ada isyarat daripada nombor 2 hari sebelum tu. Kelazimannya, kalau kita perhati tadi pun, dia semuanya berada di HH1 high untuk exit ke HH1 low. Jadi sekiranya berlaku begini, jangan tunggu lama-lama. Nampak? Jadi bentuk market ketika ini, seperti mana yang saya katakan tadi, kita nampak daripada HH1 high, semalamnya, okey, market menaik, diakhirkan dengan HHJ volume. Mengakhirkan arah HH1 buy. Kemudian market buat HHJ, okey, laut tenang pun boleh di situ, HHJ zone A pun boleh di situ. Nampak gabungan HHJ. Kemudian market cuba naik, tetapi naik itu dengan candle apa tu? Dengan candle TKJ. Kemudian dia terus putar arah dengan dua candles laut tenang TKN tu. Okey, nampak kemudian dia terus bergabung dengan candle kuat, 3 candle berlawanan, dia terus sell. Yang penting masa dia lepas HHJ laut tenang ke arah sell itu. Okey, nampak ya? Jadi keadaan ketika itu, perhati port itu. Port itu tetap jaga 2 hari ya. Tadi saya kata maksimum 3 hari. Tetapi pada ketika ini isyarat port itu sendiri berubah kepada 2 hari. Dia tak boleh 1 hari ya. Dia sama ada 2 hari ataupun 3 hari ya. Okey. Jadi nampak port itu asalnya daripada besar-besar tadi, dia berubah kepada port mengecil. Port mengecil ni dia mengkompreskan keadaan harga. Okey, daripada besar keadaan harga berada dalam satu kitaran harga, dia mengecil, dia terus buat 1-2 hari exit. Okey, yang ni untuk support ya. Nampak keadaan ini ya, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Jadi saya hantarkan lagi beberapa keping gambar untuk rakan-rakan telitikan ya. Bergantung kepada yang saya telah terangkan sebentar tadi tentang bentuk-bentuk market kuat untuk exit port ataupun exit support. Semuanya bergantung kepada bentuk-bentuk awal tukar arah HHJ yang bergabung dengannya persekitaran, dengan portnya, dengan volumenya, dengan masanya.
Masa itu lazim ni bila kata daripada putar arah ni dia sentiasa berlaku di stesen-stesen masa itulah, yang seperti mana yang kita telah bincangkan sebelum-sebelum ini. Okey, nampak apa dia bergabung lagi dengannya pelbagai elemen yang saya ceritakan dalam 7 perkara itu tadi. Rakan-rakan boleh semak semula keadaan itu. Okey, saya hantarkan 2 keping gambar yang pertama di atas tu, kemudian keping gambar yang paling bawah tu, gambar yang terakhir tu untuk market pandangan jauh. Yang 2 keping yang di atas tu saya hantarkan untuk rujukan skala besar lah, untuk pot dia, bentuk market di dalam dia. Dan skala kecil tu dia punya nak nampak keadaan daripada jauh. Jadi rakan-rakan boleh telitikan screenshot itu. Okey, rakan-rakan boleh melukis semula bergantung pada apa yang saya telah terangkan sebentar tadi. Saya fikir sampailah masanya untuk kita mengakhirkan muzakarah kita pada malam ini. Jadi apa-apa yang terkurang, apa-apa yang terlebih, apa-apa yang mengguris hati, apa-apa yang menyebabkan rakan-rakan kecil hati, saya mohon maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam go to impossible. Jumpa lagi.